Sebenarnya ini satu program yang memang ditunggu-tunggu oleh NGO lah, kerana ia satu program yang memberi peluang secara direct lah, direct, secara langsung dengan kementerian. Jadi mereka akan tahu. So, kebanyakan NGO ni mereka bergantung kepada kita untuk membantu mereka. Jadi pada perjumpaan seperti ini mereka diberi penerangan mengenai syarat-syarat, kriteria yang ada. Jadi sebab-sebab kalau mereka punya permohonan tu tidak dapat dipertimbangkan atas sebab-sebab tertentu, pada masa inilah mereka dapat mempelajari bagaimana mereka nak memperbaiki kalau permohonan itu pada masa hadapan, bagaimana mereka boleh mengubah suaikan permohonan itu supaya ianya lebih menepati apa yang kerajaan boleh lakukan untuk membantu. Jadi ini satu peluang untuk kita, itulah dinamakan jalinan kasih, di mana kita kasih sayang tu memang ada, tapi adalah kekangan dia kadang-kadang. So this is a very good opportunity for NGO dan also kementerian untuk bersama-sama berjumpa dan menyatakan hasrat mereka, dan ada juga secara tidak rasmi sebenarnya bila lagi program ini boleh dilakukan. Jadi kita dapat tahu bahawa ada yang mempunyai keinginan untuk kami menganjurkan program-program tertentu yang mereka tidak tahu yang ini ada dalam kita punya perancangan. Jadi ini adalah satu peluang yang baik. Untuk makluman, kita memang ada kumpulan sasar kita. Jadi kumpulan sasar kita boleh menulis. Kalau wanita boleh tulis kepada Jabatan Pembangunan Wanita. Kalau kebajikan tu dia ada dia punya agensi-agensi dia lain lagi yang di bawah Jabatan Kebajikan ini dia ada warga emas, dia ada lagi kanak-kanak, ada pelbagai OKU. Jadi mereka nak buat program macam mana dia nak memohon, jadi mereka boleh tulis kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan akan disusun atur dari situ. Dan kita ada juga LPPKN tadi kan, mereka boleh menganjurkan program bersama, ada kolaborasi bersama. Jadi ini adalah satu peluang yang baik untuk mereka mendapat maklum balas dan juga maklumat yang terkini mengenai SOP yang seterusnya yang boleh mereka gunakan sebagai panduan, ya. Kalau saya nak katakan out of the box tu tidak juga, tetapi mungkin tidak dianjurkan oleh kementerian. Biasanya mungkin private sector buat. Misalnya autism punya program. Saya tahu ada yang meminta dan kita sudah mulakan untuk tahun ini. Kita bahagikan kepada zon. Dan sebelum ini biasanya dibuat oleh private sector dan mereka kena bayar. Tetapi kalau kami anjurkan, kita tak kenakan bayaran kerana kita memang nak membantu NGO yang berhubung kait langsung dengan autism misalnya. Dan insya-Allah juga pada tahun depan kita ada juga yang disleksia. Ini juga tidak pernah dibuat oleh kita, tapi mereka sendiri pernah buat, tetapi kekangan dari segi peruntukan keuangan. Maka bagi kita rasa ya memang perlu untuk kita menganjurkannya. Jadi kalau disebut dari segi out of the box, dia tidaklah begitu, tetapi kerana ianya cuma tidak pernah dianjurkan, maka kita sudah mula dengan autism. InsyaAllah berapa zon, ada 3 zon lagi kalau tak silap, untuk kalau tak dapat dibuat pada tahun ini, insyaAllah pada tahun hadapan kita akan sambung. Itu untuk autism. Ada juga telah memohon masa saya saya merasmikan program disleksia, mereka juga memohon sebab sebenarnya mereka buat sendiri dan memang kita faham kekangan dari segi peruntukan itu merupakan salah satu daripada kekangan yang membuat mereka kurang nak menganjurkannya kerana ia melibatkan peruntukan yang begitu tinggi sekali. Tapi insya-Allah kita sudah bersedia dengan kertas kerja untuk kita sendiri memohon peruntukan dalam kerajaan ni. Kita perlu ada perancangan. Jadi ini membenarkan kita membuat perancangan untuk program disleksia dan juga autism, ya. Saya nak sebut ini supaya mereka tidak lagi bertanya. InsyaAllah masih ada lagi kita nak buat. Ada yang bertanya sudah. Ya, okey. Audio Jungle.